Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marzia dan terima kasih kepada anda yang nak menonton video ni. So hari ni saya nak bawa tour ke, nak kata garden pun tak adalah garden sangat kan, dekat rumah mak saya. So ini adalah garden taman yang almost semuanya saya tanam semuanya pokoknya. So ada yang dah berusia lebih 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun. So saya nak bawa anda untuk tengok taman sekeliling rumah mak saya. So apa yang dan sambil kita tour tu saya akan tunjukkan, saya akan ceritakan dekat sini apa yang saya nak buat. Sebab yelah kita dah kena duduk kat rumah kan, apa lagi kita nak buat selain daripada duduk je kat dalam rumah tu tak sihat. So better kita duduk kat luar. So jom kita start. Yang ini adalah orang panggil pokok doa. So pokok doa ni dia ada dua jenis lah kalau dekat Malaysia ni. Dia ada jenis yang daun macam gini, sangat cantik. Hasna boleh tunjuk fokus daun dia. Okey, sangat cantik daun dia. Dan lagi satu jenis adalah dia warna hijau saja. So tengok kenapa dia dipanggil pokok doa, sebab dia punya struktur tu bentuknya naik macam doa macam gitu kan. So pokok ni dah berusia rasanya dah 4 tahun. 2017. 4 tahun. Actually dia lagi tinggi. Kita tanam serentak 2 pokok. So satu kat sini. So tunjuk kat sini. So yang ini dia dah lebih tinggi daripada yang ini, yang sebelah sini. Sepatutnya dia tinggi sama sebab kita tanam dia serentak. Tapi saya ingat lagi masa tu pokok ni tengah tinggi macam gini. So kita ada buat kenduri apa, masa tu tak ingat lah, akikah ke ataupun open house raya masa tu boleh open house kan. So kita ada buat kita ada tempah kambing golek, and dia orang golekkan kambing tu dekat sini. So pokok ni dia macam terbakar. So saya ingat masa tu dia tak survive, tapi alhamdulillah dia survive. And then dia cuba untuk mengejar kawan dia lah. Okay, so next adalah dekat sini. Pokok yang ni saya tak tahu apa nama botanical garden dia, scientific name dia. Tapi saya suka pokok ni sebab warna dia. Warna dia hijau, macam hijau fluorescent macam tu. Memang kita nampak dia macam hijau kan. Apa bezanya dia dengan hijau pokok yang lain, contoh kemboja ni kan. So dekat dalam kita punya garden kita mesti mainkan warna. Kalau kita tak boleh terlalu banyak warna, boleh kalau ikut tema garden yang kita nak lah kan. Kalau contoh kebiasaannya kalau kita nak macam garden tu nampak formal, kita nak dia simple, kita main tak lebih daripada 3 warna biasanya. So katalah hijau. So hijau tu akan pecah banyak warna kan. So kita ada hijau yang tua ni, kita ada hijau yang macam fluorescent ni, dan kita ada hijau yang gelap macam kat atas tu. Tu pokok manggis. Pokok manggis ni kalau anda nak tahu, dia lebih kurang usia dia 60 tahun lah macam tu. Tapi dia still macam ni. Dia ada buah tapi kita tak pernah dapat makan buah dia sebab dia macam terbantut. Lagipun kita tak pernah bagi baja dekat pokok ni. So dia sekadar menjadi tempat teduhan dan menggugurkan daun-daun dia bertibaran di atas tanah, supaya kita ada aktiviti untuk dibuat untuk nyapu dan membakar. Okay. So saya suka pokok yang ni. Actually saya tanam banyak. Ada, kalau tengok kat bawah ni 1, 2, 3, 4. Tapi yang nampak besarnya, yang paling besar yang ni. Dan nombor 2 ni yang ini. Lepas tu yang lain tu tak mati, dia ada lagi kat situ. Cuma selalu kena ketung sebab kita ada upah orang untuk meracun. And then mak ada suruh dia ketung pokok, and then dia ketung lah apa pokok yang saya pun bila balik rumah tengok macam pokok ni dah kena ketung. Okay, tak boleh nak kata apa, tak boleh nak gam kan. Okay, actually pokok ni saya nak dia tinggi macam ni je. Tapi yang ni dah terlalu besar. So dalam waktu terdekat saya akan trim dia. Saya akan potong kat sini. Maybe dekat bawah ni kot saya akan potong supaya
dia tinggi macam gini je. So saya nak nampak dia sekata. Tak nak macam, yalah semua pokok boleh jadi besar kan. Kalau pokok yang boleh jadi besar, kalau kita biarkan dia akan jadi besar. Tapi saya nak dia tinggi macam gini je. So daripada rumah saya akan nampak by layer, ada hijau, putih, merah, hijau fluorescent. So dia akan jadi sangat cantik. So lepas tu apa lagi? Okey, dekat sebelah sini ada pokok kemboja. Pokok kemboja ni sangat wangi. Dia macam bau, ingat tak dulu masa kita kecil-kecil, gula-gula yang bulat, gula-gula susu tu, ingat tak? Kan? Dia bau gula-gula yang tu. So it reminds me to my childhood. So ada orang kata pokok kemboja takutnya tanda kat kubur pokok kemboja ni kan. Tapi bagi saya dia nampak cantik. Sebab dulu saya pernah pergi Bali, masa tu belajar, ada trip untuk belajar. So, masa tu pergi ke Bali tu yang dapat inspirasi macam cantik sangat. Dekat hotel, apa tak ingat masa tu, memang Balinese style, memang sangat cantik, penuh dengan pokok kemboja. So bila balik Malaysia tu memang beli pokok kemboja. Adalah dalam 5-6 batang masa tu tanam, and dia jadi, yang ini ditanam saing dengan yang itu. Tapi kenapa yang ni terbantut? Sebab pokok kemboja dia nak panas tau. Dia nak panas terik. So yang dekat sini, pokok kemboja yang dekat sini dia terhalang sikit dengan cahaya matahari. Sebab cahaya matahari pagi sana, datang daripada sana, petang dekat sana. So di setiap dua sudut ni dia macam tak mendapat sangat cahaya matahari. Pokok yang ini, kemboja yang ini, cuba tunjuk dia, besar sangat dia, kan, sangat cantik. Pokok kemboja yang ni dia dapat cahaya matahari pagi dan petang, so dia jadi sangat cantik. So dekat sini ada satu pokok ni. Cuba tengok structure dia. Sebab dia try untuk baru lepas hujan dekat sini. Okay, dia try untuk mendapatkan cahaya matahari. Dia terus sangat tinggi. Sepatutnya kena pruning, kena pruning lah kan. Pruning apa? Kita kena potong lah kan. Tapi sebab saya tak potong, sebab terlalu sibuk dengan tanam pokok hati-hati kat belakang, so kat depan ni macam terabai. So dia dah melentur macam gini, lepas tu dia cuba untuk naik balik. So saya rasa saya akan potong dia, and then akan semaikan lagi lah. Sebab kat sini banyak betul dia punya anak. Anak dia terlalu banyak kat sini. Saya rasa anak dia je ada dalam 10 anak rasanya. Okay, so saya suka bila dalam kita punya garden, dalam taman kita ada macam-macam jenis struktur daun. So dia taman tu tak jadi boring tau bila banyak struktur. It's okay kalau dalam satu taman tu ada satu warna je hijau, tapi kita pelbagaikan struktur daun. Ada yang panjang tirus macam ni, ada yang bulat, ada yang tirus. Yelah, dia macam-macam jenis struktur kan. Tapi kalau macam, kalau tak salah, apa yang sebenarnya aku nak cuba cakap ni. Okay. So dekat bawah pokok kemboja ni ada, saya tak tahu apa nama pokok dia, tapi saya panggil dia pokok pom-pom. Mengepompom. Sebab tengok dia macam pom-pom kan. Saya ada dua jenis. Satu yang merah ni, rasanya anda biasa pernah nampak kot kat tepi jalan, atau memang kat rumah anda ada kan. Yang ni biasa kita tengok. Dan lagi satu pom-pom ada kat sebelah sana, warna pink, memang sangat besar. So dia pun saya tengok dia ni macam dapat shading, tempat yang redup. Saya cuba untuk letak dia dekat tempat redup, tengok dia boleh survive ke tak. Tengok macam dia survive cantik je. So maksudnya dia boleh redup dan
separa redup lah. Dia bukanlah shading habis, dia bukanlah redup habis, tapi dia separa redup, half shading. Okay, so dekat sini ada pokok yang ini. Pokok yang ni, so dia ada struktur daun yang berbeza. Lepas tu jenis dahan dia pun berbeza. So dia dekat ujung dia ada corak warna merah daun, bunganya kan. Sangat cantik sebab dekat sini sebenarnya kalau kita tengok daripada sana, dia tak tunjuk daripada sana. Okay, kalau tengok daripada sana, kalau jauh lagi dah kan, kita akan nampak banyak sangat hijau dekat sini. So saya suka macam ada sprinkle of other colours di celah-celah hijau tu. Saya suka. So macam ada macam nampak merah sikit di ujung kat daun tu. Lepas tu kat sini pun ada merah sikit-sikit. So saya suka. Macam kemboja ni warna pink. Tak adalah semua merah kan, ada kemboja merah kan. Tapi saya tak letak kemboja merah kat sini, saya letak yang warna pink. Okay, so dekat sini ada pokok doremi. Kesian dia sebab hari tu dia kena racun. Dia kena racun. Jadi dia come back balik. Alhamdulillah dia come back balik. Dia bunga dia warna putih. Dia bentuk macam note music tu. Tapi bunga dia tak tahan lama. Macam sehari je dia keluar bunga, lepas tu dia pump, dia gugur, jatuh. Okay, so okay, saya nak tunjuk dekat bahagian sini pula. Dekat bahagian sini dia nampak semak Okay, Tak apa. okay, dia nampak semak. Ini adalah salah satu tempat yang saya nak selenggarakan bermula minggu ni. So saya akan buat slow-slow. Dekat sini saya akan mula-mula saya akan cabut dulu semua rumput ni. Saya tak suka cangkul sebab bila kita cangkul, tanah tu akan jadi tukar takil. Bila jadi tukar takil, dia jadi tak cantik. So saya nak cabut by hand, pakai glove lah kan. Okay, so bila dah cabut tu, saya akan letakkan weed mat supaya rumput tak tumbuh. Satunya, kalau saya tak letakkan weed mat, kalau kita tanam pokok ni padat, rumput lain dia tak mudah nak tumbuh. Tapi kalau selagi pokok-pokok yang kita tanam kat sini dia tak padat lagi, dia tetap akan tumbuh rumput-rumput tu. So kita akan macam buang masa untuk mencabut rumput. And then dia akan membawa kepada nanti kita meracun rumput. So bila kita racun rumput, nanti saya tak nak ladybug mati, kena bunuh sebab kena racun. Sebab ladybug, kalau anda tak tahu, dia sangat berguna untuk bantu kita makan aphid. Apa tu benda yang putih-putih tu? Kan banyak pokok orang kena benda yang putih-putih kan. Kalau jenis yang pokok tu suka dia pokok tu adalah sun loving, suka matahari, tapi kita tak tahu. Kita pergi letak dia dekat tempat yang redup. Nanti kita akan tengok nanti ada banyak putih-putih kat pokok tu. Tu benda kita panggil. Kalau kita picit dia keluar darah warna merah. Itulah dia. So kalau ada ladybug akan makan aphid ni. So kita tak payahlah meracun. So kita tahu meracun tu akan mengganggu hormon kita kan. Tapi buat masa sekarang ni memang kita terpaksa lagi dalam fasa terpaksa menggunakan racun. Saya masih lagi mencari racun organik. Kalau ada siapa-siapa yang boleh tolong recommendkan, mungkin saya boleh cuba kan. So saya akan letakkan weed mat. Lepas letak weed mat tu baru saya akan tanam pokok. Sebelum letak weed mat, saya akan pasangkan sistem irrigation. Sistem irrigation ni adalah sistem yang menyiram pokok sendiri tu, automatik tu. So seluruh kawasan rumah ni akan dipasangkan dengan sistem irrigation, and barang-barang semua saya dah beli sikit demi sikit. Satunya sebab bila waktu hujan, macam sekarang baru lepas hujan, it's okay, kita tak perlu nak siram pokok. Tapi bila yang kita kena musim panas tu, memang satu hari kena 2 kali siram. It took me about 4 hours untuk menyiram pokok kat luar. So better kita pasang sistem irrigation, sebab kita beli pokok pun bukannya murah kan. Siapa yang suka bercucuk tanam ni, menanam pokok, menanam sayur apa semua, dia tahulah pokok bunga ni bukan murah. Bila kita dah beli pokok bunga, lepas tu kita terlupa nak siram, and then dia satu pelaburan yang hangus lah untuk kita. So better kita buat pelaburan sikit untuk pasang sistem irrigation. So saya akan
cabut rumput, letak weed mat, pasang system irrigation, dan baru saya akan gerakkan untuk tanam pokok apa. So nanti kita tunjukkanlah hasil dia. Okay, so proses tu nanti kita akan tunjukkan macam mana saya buat sebenarnya sangat excited. So ini adalah kereta. So kereta kat sini, kalau anda nampak kat sini ada pasir tau. So pasir ni kita akan ratakan ke depan. So dekat bahagian sini, boleh tak tunjuk yang bagi nampak, mungkin kau kena berdiri dekat sana macam apa tu. Okay, so daripada antara pokok doa yang di sini dengan sana, so ada ruang kan. So saya cadang untuk parking kereta ni ke depan sikit, lepas tu kereta kancil parking ke sana sikit, dan ada lagi satu kereta adik saya yang dia akan parking sebelah sana. So garden bed yang dekat sini saya akan porter balik bagi ruang supaya boleh parking kat sebelah sana. Sebab masa sekarang tak terfikir untuk buat garaj bertutup sebab saya nak bagi pokok-pokok kat sini dapat cahaya. Sekarang ni lah, tak tahu mungkin akan datang berubah ke. Okay, so dekat bahagian sini, so anda nampak pokok ni kan, ada lebih kurang 10 pokok kat sini. Saya sebenarnya saya nak buat dia macam boxwood. Dia rendah susu rapat-rapat kan, macam itu kan. Tapi bila kita dah tanam tu, lepas tu dah sibuk dengan kerja lain, lepas tu tak trim pun, and dia dah besar jadi macam ni. Saya masih memikirkan lagi macam mana saya nak buat dengan dia. Sebab dia ni ke depan sikit, bahagian dalam dia ada ruang untuk pokok lain. Saya tunjuk ni, kat dalam ni. So kat bahagian dalam ni ada ruang untuk pokok lain. Kat sini saya tanamkan pokok, tak tahu apa nama pokok dia, tapi yang daun lebar-lebar. Banyak kalau dekat taman tropika memang ada pokok ni lah. So saya tak naklah dia ni tinggi, dia melepasi pokok yang kat belakang ni. So saya tak tahu, mungkin akan datang saya akan gantikan dengan pokok yang lain. Pokok yang ni saya akan gali, alihkan dia ke tempat lain ke, mungkin dengan pokok yang ini. Sepatutnya dia jadi macam pagar. So cantik kan. Cuba tengok daripada sana, boleh tak nampak macam ada layer of daun pokok doa ni, lepas tu daun warna merah, lepas tu pokok ni. Sangat cantik. Lepas tu ada jutai-jutai pokok palma pula kat belakang. Okay, so okay. So dekat sini ada pokok, pun tak tahu juga nama dia. Ada tapi tak ingat nama dia. Pokok ni banyakkan orang kalau dia datang, dia nak buat photoshoot, dia akan ambil gambar kat sini, berlatar belakangkan pokok ni. Tapi pokok ni tak di-trim lagi. InsyaAllah kita akan trim dalam masa terdekat. So jadi gambar tu nampak macam sangat naik. Colour dia semua naik tau. So sangat cantik. So dekat sini ada pokok ni, daun bawah dia warna merah, sangat cantik. So sebenarnya pokok yang ini saya nak dia tinggi-tinggi macam ni je, tapi tak trim kan. Bila tak trim, dia jadilah besar gedabak macam tu. And dekat sini ada pokok rose Muncul. Hari tu saya trim, so nampak tak dia keluar another buds. Saya rasa saya nak trim lagi yang ujung-ujung tu, and then letak baja lagi Muncul. And then dekat sini ada pokok puding. Ni ada pokok yang belum ditanam lagi, masih lagi mencari spot dia. Hari tu, okey, ni pokok ni dia suka panas. Tapi hari tu saya letak dia dekat tempat redup, penuh apa yang saya kata, bena putih tu hari tu kat batang dia. So bila saya jemur dia dekat tempat panas, so benda tu pun hilang. Macam pokok puding ni pun, kalau kita letak dia dekat tempat redup, nanti dia akan penuh bena. So ni pokok puding. Pokok puding ni kita tengok ya,
ikut apa ni senang kena benda. Kalau letak tempat redup. Okey. Bercakap daripada pengalaman je. Okey, kita tengok pokok puding ni macam warna kan. So kalau anda nak dia jadi warna yang terang macam gini, jemur dia. Kalau anda nak dia banyak warna hitam merah, letak dia macam tempat redup sikit. Okay. Alright. So kat sini ada pokok kemboja. So cuba tengok daripada luar. So tengok dari sini, nampak layer. Okay. Tu So boleh nampak layer by pokok-pokok sampai kat hujung sana kan, sangat cantik. Okey, ni pokok kemboja merah pun sangat wangi juga. Rasa pokok kemboja merah ni lagi lama. Dia umur dia dekat 10 tahun rasanya. Dekat 10 tahun. Lepas tu kat sini ada pokok yang ni pun nak kena prune juga. Sebab saya tak ada prune yang untuk dahan yang besar tu. Ada prune yang untuk dahan yang kecil. Saya cuba untuk prune lah kan. Dahan ni kan memang melecet tangan. Tak jumpa lagi mana nak beli pruner tu. So dia warna dia sama pula, warna merah. Tapi daripada jauh dia sangat cantik kan. Daripada jauh dia sangat cantik kan. Ramai orang berhenti minta dia punya anak pokok. Actually memang banyak anak pokok dia yang tumbuh pun. So dekat sini ada pokok yang ni warna kuning. Ni anak pokok yang pokok warna merah ni tadi, yang manjat-manjat ni. Bukan kemboja. So dekat sini ada saya tanamkan pokok ni warna kuning. Pokok warna kuning ni Oi. Okay. Pokok warna kuning ni sebenarnya dia boleh jadi sangat rimbun dengan pokok bunga warna kuning. Tapi sebab saya place dia, saya tanam dia dekat tempat yang redup, dia sun loving. So dia tak menjadi sangatlah warna merah, warna kuning tu. Ni dekat depan ni ada pokok hati-hati yang saya tak masukkan lagi. Actually dia rasanya 2 minggu sebelum raya hari tu dia kecil je. So sekarang dia dah jadi sangat besar. So kena masukkan dia dalam pasu besar. Dan ni adalah pokok hati-hati ID keropok. Okay, memang kena masukkan dia dalam pasu besar. So ID kalau dalam collection kita nombor 61, yang itu nombor 64. Baru sebenarnya dekat depan ni adalah pokok hati-hati ID lain. So saya cabutkan dia hari tu, saya gantikan dengan yang lain. Alright. Ni ni pokok janggut misai. Actually saya nak buat dia macam sotong, tapi masih tak terlambat lagi untuk buat dia macam sotong. Sebab penuh kan dia. Ada je banyak lagi kat sana tu, tapi tak terbuat. InsyaAllah kita akan buat juga. Atas dia adalah eggplant. Eggplant ni, eggplant ni dah maksudnya dah 4 tahun kat usia dia. Nanti kalau dia berbunga, dia bloom dia warna purple. Sangat cantik. Tak payah siram pun tak apa eggplant ni. Tapi yang pokok janggut ni nak kena siram lah. Eggplant ni kalau kita siram pun tak ada masalah, tak ada isu. Right, then dekat sini ada tadi nampak kat belakang tadi kucing hitam datang. Okay. Masuk dalam. So dekat sini ada pokok orang panggil asam batu. Saya tak tahulah orang panggil asam batu. Nampak gelap. Gelap So kat luar. Cuba kat luar. Ni pokok asam batu warna silver. Cantik lah. Ada 4 jenis kat sini. Ini, lepas tu ada warna hijau. Saya tunjukkan je, tak payah turun ke atas tu. Ada warna hijau. Warna hijau ni dia macam tak menjadi. Tadi saya baru start. So, saya baru dapat info sikit lah. Mungkin betul ke info tu. Warna hijau ni dia mungkin tak nak, dia memang nak shading habis. Sebab kat sini dia akan dapat cahaya matahari pagi. Warna hitam ni, hitam cantik.
Ni penuh. Kena ni. Tak nampak. Nampak? Alright. Alright. Dengan yang ni macam harimau sikit. Orang panggil asam batu. Okay, semuanya dulu sikit je. So kita berbalik balik ke sini. Ini adalah suasana selepas hujan and banyak daun-daun kering. So tak semestinya kita tunjukkan garden yang perfect kan, sebab this is life. Mestilah ada tempat yang kemas. Tak semestinya tempat ni boleh nampak sentiasa kemas, melainkan kalau kita ada tukang kebun. Okay, dekat sebelah sini ada orchid. So orchid ni sangat cantik and dia sangat tahan lama. Kalau bunga ni, kalau tak silap saya, dia boleh bertahan sebulan lebih. And then dia keluar lagi kat sini. Nampak tak? Ni daun-daun ni semua di bawah air hujan. Tengah musim hujan sekarang ni. Okay, ni dia punya bunga baru lepas habis kukuh. Ni kat sini bunga dia baru lepas habis kukuh. So saya akan potong lah dia punya tu. Alright. So kalau tengok dekat sini, tengok ke sini, sangat kena trim. Kena trim kat sini. Okay. Saya ada yang ini. So dia bantu untuk menggulung and then protect kita punya getah paip lah daripada kena panas berhujan. So ini boleh dikatakan investment jugalah. So dia bantu kan kita gulung kan. Kalau tak, Macam ni kita lah akan pakai jadinya. macam ni. Ini sebab gulung. Kalau malah nak gulung kat Macam sini udang. ada 3 buah pokok yang sini pun kena juga merumput. So pokok ni saya tanam. Ni ada pokok kemboja juga. Pokok kemboja warna pink. Okey, dekat sini. So saya nak dia tinggi sini je. Cuba tunjuk. Nampak tak tinggi ni? Tangan aku. Nak tinggi ni je. Okay, dia di-upgrade ada pokok yang ni. Yang ni sebab dia kena racun hari tu. Okay. Then kita ada satu pot besar kat sini. Saya penuhkan dengan dia prayer plant, asparagus fern. Yang ni tak tahu apa nama dia. Dengan yang kat sini baru je dapat hari tu sebelum raya, pokok iris warna biru. Semalam ada 5 iris, 5 bunga lah. So hari ni tak ada rezeki. Patutnya buat semalam. Saya cucukkan pokok kat bawah ni. Apa tu? Rose ceput. So dia belum penuh lagi. Ni sebelum raya hari tu. Ni dia pokok pom-pom yang warna pink tu. Besar kan? Boleh buat blusher. Brush untuk blusher. Okay, ni pokok bunga kenanga. Wangi. Okay, ni petunia ni. Kan masa kita beli tu kan? Dia tak sebesar ni kan? Dalam masa 2 minggu dia jadi besar macam ni. So petunia ni, sebelum ni saya pernah jaga petunia, tak pernah yang jadi. So bila dah sari-sari, rupanya petunia ni dia banyak makan air semua. Dia nak air yang konsisten, banyak. Dia nak panas yang banyak. Dan dia ada heavy feeders. Kita kena bagi dia banyak baja. Okay. Dan dekat sini ada sleepy willow. Dia macam dia punya daun tu jatuh berjuntai, dia macam dramatik sikit. Ada drama sikit. Okay. Alright, kat belakang ni pun masih kosong lagi. So apa yang saya fikir baru dapat fikirkan dekat sini adalah tak payah ikut dapat sangat kan. Kebaikan sikit. Ada bau wangi tak? Bau Tak ada. pokok bunga kesidang. Belum bau lagi kot. So dekat sini kawasan lapang. So benda yang saya rancangkan dekat sini adalah saya nak bersihkan. Tukang kais kita
Siapa yang tak pernah bersih pun laman. Okay, so saya nak bersihkan kat sini. Dan saya nak ratakan mana yang boleh diratakan. Kalau tak boleh nak rata, macam kat sana tu dia macam tinggi sikit kan. So akan susun batu bagi dia macam bertingkat sikit untuk kita buat garden, tanam pokok kat situ. So kat sini saya nak letak pumpkin. Pumpkin. Supaya budak-budak boleh main kat sini. Terus kita tanam hosta, pokok hosta kat sini. Pokok keladi, sebab pokok keladi kan dia nak shading. So kat sini memang redup sepanjang masa. Sebab ada pokok rambutan ni, dia pun alhamdulillah kanopi dia pun berbentuk macam gini. Cuma saya kena trim lah. Kena trim supaya dia tak adalah bila kita jalan dia langgar kepala kita. Okay, so itu perancangan yang dekat sini. Memang sekarang ni memang masih semak lagi lah sebab kawasan besar. Okay, so kat sini ada golden chain. Golden chain ni nampak macam golden chain ni nampak macam tak sihat sebab banyak bunga dah kuning. Okay, saya kena letakkan baju aku. Ni baju pokok kesidang. Tahu tak, pokok kesidang ni dah 6 tahun tanam. Barulah tahun ni dia berbunga dengan banyaknya. Tu bunga dia. And then okay, kat sini kita ada pokok mahkota dewa. Pokok mahkota dewa ni sangat menjadi dekat sini. Sebenarnya hari tu saya dah tebang, tapi dia tumbuh lagi. Tengok ada buah dekat bawah tu. Atas tu banyak. Ni sebenarnya tak banyak buah dia ni. Sebenarnya buah dia lagi penuh dekat pokok ni. Pokok nampak cantik ni ha. Merimba-rimba. Okey. Ada ulat. So kat sini lah aku punya penternakan hati-hati. Actually dah tak muat dah kat sini. Kita ada 3 teguhan. Sangat-sangat tak muat. And that's why kita kemaskan yang dekat sebelah sini. Kononnya kita nak buat greenhouse lah. Nanti kita tunjukkan gambar sebelum dan selepas ya. Okay, so kita nak buat greenhouse yang bertutup. Sebab pokok hati-hati ni dia sangat sensitif sebenarnya. Dia memang senang hidup tapi dia senang mati. Sebab dia sensitif dengan mungkin ada bakteria ataupun insects yang membuatkan dia jadi penyakit, dan dia cepat kena penyakit batang hitam. So dekat sini ada pokok cermai, buah cermai. Right, so apa yang kita tengah buat sekarang ni adalah projek untuk mencantikkan tempat kat sini. Dulu dia cantik, tapi sebab bila pokok dah terlalu banyak, kita dah tak susun dia ikut grouping dia, ikut pokok yang sama. So dah letak bersepah. Dan kita punya pokok kat sini pula diserang oleh belalang, diserang oleh batang hitam. So kita tengah menyusun, kerana kita tengah cabut rumput, meratakan tanah dekat sini. Lepas tu kita tengah trim pokok yang berpenyakit. Contohnya penyakit apa tau, bila hujung ni nampak tak ada serepot tu. So apa yang kita kena buat adalah kita kena buang. So saya dah sembuh racun hari tu. Nampak tak? Siang dia. So kita kena dia cantik. Ni adalah antara buruan orang kan. Yes. Maharaja we call it, right? Okay, ni fishnet, ni gincu merah, ini probably nelofa.
Ini adalah kalau orang Sabah panggil telinga gajah. Ada banyak lagi kat situ. Lot of variety. So kat sini ada banyak lagi. Memang terlalu banyak sangat. And Dekat juga sana. dan juga dan ini. Okay, so ni adalah pokok kelapa matap. Kalau siapa yang tahu kelapa matap tu, dia adalah antara pokok kelapa yang rendang tapi jenis yang besar. So dia punya buah pun memang besar, air dia banyak, isi dia tebal, kelapa matap. So tengok je lah dia punya pangkal pokok dia. Sebab kita orang berdua dan ada seorang lagi Kak Pah, kawan kita orang duk menumbangkan pokok ni, and akhirnya alhamdulillah 2 hari lepas dia tumbang setelah berbulan. Dia tumbang. So bila dia dah tumbang, kita tak tahu macam mana nak angkat dia. Tak pergi bawa ke tempat pembuangan sampah. Orang kata bakar, tapi sekarang tengah musim hujan. Macam mana nak bakar? Kan? Okay, ni antara saya tunjuk sikit hati-hati Ni orang panggil kupu-kupu. Ni alhamdulillah penyakit tu tak sampai lagi kat sebahagian sini tau. Semalam duk perhati-perhati, penyakit tu dia sampai kat sana je. Yang ini antara yang hot juga sebab dia macam baldu. Cantik sangat. Yang ini yellow dragon tail. Ni batu hitam. Ni ID 54 yang kena batu hitam. Alright, so mana lagi yang tu? Ni cantik sangat dia. Yang itu bunga api. Ni bunga api. Itu yang cantik. Belakang dia tu pelangi. Ada banyak lagi yang kita tak tahu nama dia apa, nama gelaran dia apa. Mungkin kita boleh bagi kalau orang tak bagi lagi. Alright. So, kita nak beritahu dekat sini kita nak ubah dia jadi apa. So, kalau nampak ada tali rambut ni. Ni ada jalan. Tapi dia memang nampak macam sengit dengan tempat tumbuhan tu. Sebenarnya saya nak bagi dia sama. So, kita akan samakan. Okay. Ada Miss. jalan. Sekejap bagi tengok jap. Okay, sini tu kecil. So, ni adalah jalan kaki straight sampai ke keteruhan tu. So, bila sampai ke keteruhan tu, kita akan masuk ke jalan kiri dan kanan. Okay, so dekat kiri dan kanan sebelah sini akan ada respect garden. Contohnya macam tu. Apa tu respect garden? Yang ni